Jauh ke mic. Mic. Belum. Ya, mau kiri mana? Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam. Nyanyi lagu. Saya Ika. Hai. Terima kasih kepada Bupati Borneo dan Encik Taril dan Puan Marsha karena memberikan kami kesempatan untuk buat program di sini. Terima kasih yang sudah datang dan kami yang sekarang sudah bicara soal malam ini kita akan mengadakan secara buku yaitu Elias Cinta. Memandangkan saya bukan penceramah di sini, jadi saya ingin membicarakan. Saya ingin memperkenalkan pembicara yaitu Siti Muhammad Faiz bin Muhammad Nur. Dia ini berasal dari Suaran dan merupakan bakal graduan UMS dan sastra Indonesia. Ya, terakhir. Iyalah, sedikit ya. Boleh tolong berikan kepada dua kata? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seorang sekalian apresiasi saya tunjukkan buat Bupati Borneo kerana sudi menyokong program-program ilmiah seperti ini dan bagi saya setiap yang bicara buku seperti ini jalanan bukan kira jalanan lah, bukan yang berada di tempat-tempat yang besar mainstream, merupakan satu kebanggaan. Okay? Dan pada hari ini seperti biasa kita akan bicarakan iaitu Elias Mencari Cinta. Bagi yang belum tahu buku ini, saya bukan pengarang buku ini. Okay? Buku ini ialah pengarang Ramza Dambul ataupun dengan gelaran Rem Dambul di Facebook. Di Sabah ni beliau sangat terkenal dengan kata-kata pedas beliau. Kan? Boleh search sekarang Rem Dambul. Bagi yang pelajar-pelajar itu, orang akan panggilnya Profesor Batia Dr. Ramza Dambul lah. Okey, dan buku beliau ini telah memenangi Hadiah Sastra Perdana Malaysia pada tahun 2012. Okey, buat sejak Hadiah Sastra Perdana diperkenalkan sejak 1979, pertama kali orang Sabah memenangi hadiah utama kumpulan puisi dan berikan tepukan sekali lagi. Okey, dan sedikit mukadimah juga kenapa saya berminat untuk mengkaji ataupun buku ini, kerana saya juga seorang peminat sajak ataupun puisi ini kan. Jadi ini ada satu peluang untuk mengkaji lagi, mendalami apa sebenarnya kekuatan yang terdapat dalam buku ini. Dan itu sekian mukadimah. Terima kasih Bang Faiz. Okey, sekarang kita akan membicarakan soal Ada kartu aku. Kenapa aku cabut? Tiga. Ada wah. Okey, kita mau tanya tentang Encik Ramza Dambul ni. Bila tadi? Okey, sedikitlah dengan ringkas tentang wirata Ramza Dambul ni. Beliau merupakan anak asli kelahiran negeri Sabah di Kunasan, Suranau di kawasan perhubungan Bulu Tuhan, kawasan sana, dan dia merupakan seorang yang berbangsa dusun, iaitu dusun Bunuh Diwan, komuniti natif yang berada di sana lah, di sekitar pergunungan itu. Dan beliau ini merupakan salah seorang pelajar terbaik Sabah pada tahun 1970-an begitu, 77, dan telah dihantar di Kedah. Di sana beliau
telah berada di satu sekolah sains yang sangat terkenal, iaitu Sircha. Dan kemudian beliau melanjutkan pelajaran di UKM pada tahun 1997 dan dalam bidang sarjana muda sastra dalam geografi di Universiti Malaya, dan meneruskan lagi pengajian beliau pada tahun 2000 dalam bidang master, iaitu sarjana sains, dan meneruskan lagi pengajian beliau pada tahun 2005 di University of East Anglia dalam klimatologi sinoptik. Okey, dia seorang pengkaji cuaca. Dia telah mencerap beribu-ribu serapan cuaca di sekitar Kundasang tu, dan fokus kajian beliau ini ialah lebih kepada bagaimana orang-orang dahulu ni, macam ibu dia sendiri, mereka meramal cuaca menggunakan alam semesta. Contohnya pokok bangkit tu kan, yang tidak berbuah kan, dan semut selepas hujan, kalau semut-semut tu dia bawa telur dia balik ke tu kan, balik ke sarang dia, maknanya hari tu akan hujan. Itu dia mengkaji, dan dia telah membawa kajiannya itu di Norwich. Okey, dan dalam masa yang sama beliau telah banyak menulis. Dalam tiap beliau menulis. Okey, beliau banyak menulis, tapi belum pernah beliau menerbitkan sebuah karya mainstream hinggalah pada tahun 2012. Itulah permulaan karya dia. Okey, soal keunikan buku ni pula? Okey, soal keunikan buku ini pula kan. Okey, buku ini apa yang telah saya kaji kan, menurut laporan Perdana Sastra Perdana Malaysia. Okey, sebelum saya pergi jauh lagi lah, saya mau cerita sikit. Saya buat limitasi dalam penanganan tentang memahami puisi kan. Okey, pemahaman puisi ini berbeza-beza mengikut persepsi orang kan. Berbeza ke pengalaman, pembacaan, ilmu. Mungkin ada orang yang lebih banyak membaca, dia akan lebih memahami satu puisi itu. Dan mengikut Terry Lee, penulis Indonesia kan, dia mengatakan bahawa kematangan pembaca itu lebih cepat berbanding penulis buku. Sebab saat penulis itu baru menerbitkan satu buku, mungkin pembaca-pembacanya itu sudah membaca buku Karl Tolstoy dan sebagainya lah. Jadi apabila membaca buku puisi itu, dia akan simple, dia akan rasa senang, dia senang faham. Tapi bagi setengah pembaca biasa pula, dia akan rasa dia tidak pernah membaca buku-buku yang level-level tinggi kan. Jadi bagi dia itu satu menakjubkan bagi dia. Okey, dan dalam memahami puisi juga, keunikan dalam buku ini disampaikan dalam begitu bersahaja. Kerana beliau menggunakan bahasa-bahasa seharian seperti Bahasa dusun. yes, Apa-apa. apa-apa. Oh, begitu. Dan ini telah memecahkan bagaimana masyarakat kita kan sekarang sedang mencari-cari lokaliti, kan, kearifan lokal bangsa kita. Seperti kita tahu di pasaran kan sekarang ini lambahkan novel-novel yang telah didramakan seperti Suamiku Wiroto kan, kita tengok di TV3 banyak, sangat banyak. Dan apabila menariknya buku ini kan, dia telah menyampaikan sesuatu, menggambarkan lokaliti jati diri Sabah tu. Jati diri dan diri. Itu bezanya, unik yang buku ini dengan buku-buku mainstream yang ada di pasaran sekarang ini lah. Dan uniknya lagi kan, Ramzan Aboli tidak pernah menulis dalam aliran mainstream. Okey, jadi apabila dia menulis kumpulan puisi yang pertama ni, juri-juri Hari Sastra Perdana tidak pernah baca puisi dia. Dia jadi lebih menarik lah.
Oh, tidak ada gangguan. Agak nervous malam ini. Ya, naik nih masalah. Agak dekat dong. Okey, berbalik kepada keunikan buku. Okey, keunikan buku yang cuba disampaikan oleh penulis kelahiran Sabah ini, salah satu lagi ialah bagaimana beliau menjalinkan keseluruhan puisi-puisi yang ada dalam buku tu, dia telah mengkonsepkannya. Jadi saya bagi penerangan lagi, bila saya tidak membandingkan buku-buku ataupun puisi-puisi Ramzan Ampuri dengan penulis-penulis yang terkenal seperti Saidul Madun ataupun Mas Leo dan sebagainya. Sebab buku ini kita tahu pun dia telah memenangi hadiah terperdana kategori kumpulan puisi. Jadi apabila kita memegang ataupun satu puisi itu, jadi kita tidak akan lupa, betul kan? Betul. Kita kena baca keseluruhan buku Ellen Mencari Cinta ni. Sebab dalam buku Ellen Mencari Cinta ni, yang penulis cuba menyampaikan penggambaran cinta beliau dalam buku dengan sudut pandang yang berbeza dengan orang lain. Bagaimana beliau mengerti bahawa beliau mengakukan dirinya itu dengan alien sebenarnya. Dia mengaku dirinya itu sebagai alien yang sedang mencari cinta. Tapi dalam masa yang sama dia cuba menyembunyikan perasaannya itu, perasaan sunyi sepi dihempas oleh cinta yang sampaikan. Kebersendirian dia tu. Itu apa yang telah diinterpretasi oleh saudari sendirilah, sehingga telah faham itu. Okey, masih menyentuh pasal keunikan buku Ellen Mencari Cinta ni oleh Ramzan Ampuri. Satu lagi, falsafah yang secara menyeluruh tu kan, falsafah itu cinta. Soal cinta sudah dibicarakan oleh ramai orang, berjuta-juta. Bermula daripada anak kecil itu lahir di dunia sampailah dia meninggal dunia kan. Soal cinta masih dibicarakan. Tapi dalam buku ini soal cinta itu berlapis-lapis. Dan apa yang saya dapat dan saya sendiri bertanya dengan penulis itu, dan saya membandingkan adakah betul match atau tidak kan. Dan ada betul. Soal cinta itu berlapis-lapis. Beliau mengakui bahawa dalam puisi itu, dalam puisi-puisi, kumpulan puisi ini dia telah sudah melapis-lapiskan dirinya itu. Tidak dalam satu. Dia tidak bagi gambar. Kita boleh. Okey, ada juga orang bagi tahu kan, pengucapan dalam buku ini, pengucapannya ini bersahaja kan. Bersahaja. Selalu bersahaja. Sangat mudah diri. Dan ada juga orang bercakap, adakah bahasa-bahasa yang atau puisi-puisi sajak yang biasa ni boleh menang kan? Biasa, perkataan biasa seharian kan? Betul kan? Ya, betul. Contohnya tak apa-apa. Tapi kenapa dia boleh menang? Sebab, okey, Rahman Syari kan, dia pernah berkata ada tiga perkara. Satu sajak tu apabila pembaca mendepani satu sajak. Okey, yang pertama, sajak itu terlalu mudah dipahami dan tidak dikira sajak. Yang kedua, sajak itu terlalu panjang sehingga dikira prosa. Dan yang ketiga, adakah sajak itu terlalu mudah dan tidak berlapis-lapis. Dan mereka juga mengatakan jika sajak itu tidak berlapis-lapis kan, tidak mempunyai maksud yang berlapis-lapis, tidak dikira sebagai sajak. Bila antara tiga. Okey, ini yang Rahman Syari cakaplah. Okey, yang pertama kan, cakap satu sajak tu, jika dia terlalu mudah, adakah dia dikira sebagai sajak? Ada setuju? Okey, yang kedua, dia cakap sajak tu, jika sajak terlalu panjang, dia dikira sebagai prosa. Ya. Kamu menulis sajak panjang-panjang kan? Tidak juga. Kalau terlalu panjang tidak paham. Tidak faham, betul. Lakukan lock sendiri. Ya, betul. Jadi, yang ketiga,
Ada orang cakap kalau puisi itu tidak mencabar dan kalau kita baca sekali faham kok tidak mencabar ini bukan karya. Setuju tidak? Agak kurang setuju gitu. Kenapa? 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 Kenapa ya? Okey, yang ketiga tu orang banyak bicarakan. Jika sajak tu suka dipahami, apalah fungsi sajak tu sampai kepada pembaca kan? Ya, betul. Betul? Ya. Okey. Betul kan? Dan umumnya kita tahu bahawa orang menulis sajak tu kan adalah untuk memberi untuk orang membaca. Iya, untuk meluangkan Yes, meluangkan isi hati. Dan ada juga orang menulis sajak ni untuk suka-suka. Betul kan? betul. Oke, jadi kita cek pas dulu lah ya. Memandangkan pembicara kita agak halus. Okey, sementara kita mengisi break ni, break 5, kita dengarkan sebuah puisi yang akan disampaikan oleh siswa. Silakan. Kasih yang limpah sama seperti kasih yang bersatu. Yang itu bukan kita punya. Cuma orang bilang yang limpah biar laju-laju mati lagi boleh digubur. Yang bertapuk hanya diam-diam. Tak susah mau disubuk. Sebab siapa juga mau lugai-lugai kasih yang limpah menyubuk kasih yang takut. Barangkali yang paling bagus kita pelihara kasih yang ada, bukan yang limpah, bukan yang bertabung. Pandanglah kasih yang ampai-ampai dipiring-piring sendiri. Itu pun kalau nampak. Iyalah. Ramza Danggul, Mac 2000. Baik, itulah dari puisi, salah satu puisi dalam buku antologi Alien Mencari Cinta. Oke, kita sambung semula dengan gaya bahasa dan teknik penulisan yang dia gunakan dalam buku ini. Alien Mencari Cinta. Baik, seterusnya kita pergi kepada gaya bahasa dan teknik. Okey. Ini bagi saya untuk membicarakan soal gaya bahasa dan teknik ini memerlukan orang yang stilistik, dalam istilah sastranya stilistik lah. Dan saya bukan orang stilistik, so orang stilistik ni dia memerlukan bertahun-tahun, dia memerlukan tata bahasa dan ketekunan, kota ilmu dan sebagainya, teori-teori. Dan saya tidak membuat perbandingan beliau dengan mana-mana penulis lain, sebab Ramza Danggul ni dengan kemunculan bukunya yang pertama ini pada 2012 ni, yang Mencari Cinta ni, masih dikira sebagai penulis muda. Okey, dia baru muncul dalam Arus Perdana ya. Iya, Baby Born. Baby Born. Dia baru muncul dalam Arus Perdana. Okey, tapi apa yang menarik dalam aspek gaya bahasanya ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa seharian ni, saya dapat menggolongkan puisi-puisi beliau ni, saya nampak secara keseluruhannya dia mempunyai puisi yang berbentuk elegi. Elegi ni kesedihan, berelegi. Dalam buku ini banyak, kalau kita baca banyak tentang kesedihan, tentang cinta kan. Jadi cinta yang sedih lah. Cinta yang sedih. Elegi ni tentang sedih. Seperti yang saya bagi contoh
puisi yang berbentuk energi dalam puisi ini, iaitu yang bertajuk Tentang Esok Dua. Diam-diam aku bangun dari debu lumpur. Mengapa tanah ini ada bau pusara ya? Epilog, sesudah kau pergi, cinta mati enggan mati. Biarlah rindu ini terus tersisip di rambutmu yang pernah basah itu. Alien mencari cinta, rambut. Okey, seperti kita lihat dalam puisi itu, apabila beliau mengatakan dalam diam aku bangun dari debu lumpur, mengapa tanah ini ada bau pusara. Okey, tentang tajuk ini pun kita sudah dapat tahu. Puisi tentang esok ni menggambarkan tentang seseorang, menceritakan tentang seseorang individu. Lelaki atau perempuan, no offense, semua boleh. Bergantung kepada interpretasi masing-masing. Okay, sebab itulah istimewanya bila sesuatu karya itu dibicarakan. Mungkin ada yang cakap wanita kan, wanita yang mana? Kita tahu. Yang mana satu? Yang mana satu? Okey. Lepas tu dia mengatakan mengapa tanah ini ada bau pusara. Ini mengatakan sebelum ni, puisi yang sebelum tentang esok dua ni kan, ada beberapa puisi yang menceritakan tentang individu ini yang seperti ketika hujan dia mencintai bau lumpur, yang individu ini juga yang bermain hujan kan. Ya. Okey, tapi kita tertanya-tanya, individu siapa? Yang kedua, so, ada lagi individu, betul kan? Ya, ada individu lain. Tapi dia dijawab dalam bab yang dihujung, pada yang penghujung muka surat bab itu, muka surat 98, kita dapat tahu bahawa tanah yang dia cinta itu ada bau pusara. Maknanya cinta itu sudah mati. Orang yang dicintai itu sudah mati. Jadi itu dia telah memberi satu petunjuk bahawa yang kita dalam kita mencari-cari persoalan kan, siapa, rupanya orang itu sudah tiada. Jadi dia telah dalam tu ada cerita. Kita dapat nampaklah dalam bentuk cerita. Dalam puisi dia. Dalam puisi dia. Okey, kita pergi lagi penggolongan puisi yang lain. Ada juga puisi yang berbentuk epigram, itu berupa pengajaran ataupun pedoman hidup. Okey, dalam ini banyak. Kalau kita petik-petik kan, petik-petik dua baris kan, memang setiap rangka puisi itu ada satu berbentuk pengajaran hidup. Okay. Yang semua orang boleh tangkap lah. Yang semua orang boleh tangkap. Jadi kita dapat tahu ada tentang pengajaran yang kembara kan, seperti orang yang cinta adalah penjara. Itu ada satu falsafah pun pengajaran kan. Seperti contohnya kan, kembara dan jauh mengajar kelekatu, dunia hanya penjara. Cinta itu jenayah, naluri jadi batuan. Kelekatu itu sang tawanan rindu. Okey, dalam puisi ini walaupun mudah, tapi dia cuba mengatakan bahawa cinta itu satu penjara. Begitu. Tapi nampaklah satu dia punya falsafah kan, pemikiran yang dia cuba sampaikan. Ya, nampak. Dan apabila dia dijalin satu puisi ini dengan puisi yang lain, bila kita gabung dari keseluruhan kan dia ada kaitan. Antara satu sama lain lah. Ya. Okey, baik kepada hadirin yang baru tiba di Pintu Baka Borneo, kami apresiasi lagi saya ucapkan kepada Pintu Baka Borneo, kepada penganjur iaitu Tuan cetak press, Tuan cetak, Tuan cetak yang masih sedang buat nampak di Bumi Sabah ini. Terima kasih kerana membawa satu program budaya ilmu seperti ini. Okey, kita sambung lagi masih kepada gaya teknik beliau. Dalam puisi Alien Mencari Cinta ni, beliau juga ada menulis puisi yang berbentuk satira. Satira tu apa, Pak? Okey, satira tu lebih kepada berbentuk sindiran. Okey. Sindiran ni seperti sarkasme, sinisme, ironi. Okey, contohnya yang seperti yang saudari kita tadi kasih apa-apa ya. Dia cuba menyindir kan, kasih apa-apa. Kadang-kadang kasih yang limpah. Barangkali yang bagus, kita piara kasih yang ada. Bukan yang limpah-limpah, bukan yang bertapuk. Jadi dia cuba menyindir. Orang yang
mencari-cari cinta yang lain kan? Cari ini, cari ini. Padahal cinta ada depan mata. Aha. Orang yang sedar. Orang yang benar. Kan? Kalau dia ada keluarga yang tersayang kan? Keluarga itu juga cinta. Tapi dia tidak dapat. Dia cuba cari cinta yang lain. Cinta sama manusia. Mungkin tidak juga. Mungkin cinta kepada haiwan kan? Kadang-kadang haiwan itu lebih menyayangi kita. Konteks pun luas. Yes. Okay, jadi dia cuma menyingkir. Dalam puisi terang sekali, dia mencari cinta, dia cuma mentakdirkan atau menyingkir bagaimana orang yang cuba mencari cinta ni kan. Ada di depan mata. Gitu. Dan dia juga ada menyindir, contohnya yang seperti dalam puisi janji. Okey, janji katanya pergi sudah seperti angin pagi, asyik hingga ke sukma, hening sekali cuma. Anak telanjang bermain pasir, diberi janji segenggam kasih. Lelaki-lelaki dijeti usang, diberi janji dayung perahu. Wanita muda berkain pikat, diberi janji minum susu dan cangkir. Nenek menjaga di pasir tanah, diberi janji kekasih payung. Kamar sesat di hujung pulau, diberi janji sarang di pelabuhan. Semut di balik busuk, diberi janji gulung madu. Anjing lapar di kaki lima, diberi janji tulang berusuk sapi. Untuk terakhir kali ini, jerit dengan Tuhan. Selepas 1000 hati dibunuh oleh janji, buat kesekian kali, jangan lupa nanti berikan kami tanah untuk mati. Nampak? Nampak. Dia cuma menyindir golongan yang di atas. Golongan atas yang dalam ini, apabila setelah semua benda yang dirampas ini, dia cuma menyindir. Jangan lupa bagi kami tanah untuk mati. Umpamanya janji yang tidak ditepati. Okay. Kira-kira gitu lah kan? Kira-kira begitu. Terpulang kepada persepsi masing-masing. Tapi dalam kita sedar, dia cuma menyindir, betul kan? Dia cuma menyindir masyarakat, walaupun agak pedas, kan? Kami dan yang menusuk hati. Nakal lah, ada nakal juga bahasanya. Okey, itu untuk gaya bahasa dan teknik kan? Seperti saya dikasihkan gaya bahasa dan teknik beliau. Okay. Saya lagi nak dapat kesimpulan oleh buku Ramzan Abul ni dalam buku Indonesia Cinta. Okey, gaya bahasa beliau melihat diksi itu tepat, padat dan tidak berjela-jela, tidak bombastik. Setuju? Setuju. Sebab dalam dia tidak ada bahasa-bahasa yang dan tidak juga menunjukkan ketuhanan. Ada semua perkataan ketuhanan, sujud, sembah. Itu kan ada tidak dalam buku ini. Dia ada. Tapi apabila dirangkumkan secara keseluruhan, puisi-puisi itu, kita dapat merasai satu perjalanan kembali mencari cinta yang sebenar. Okay, selepas saya menggolongkan puisi yang berkeramsan tulis pada tahun 2005 hingga tahun 2012, ada perbezaan puisi yang ditulis pada tahun 2005, 2006, 2008 dengan tahun 2012. Dan perbezaannya apa? okey, yang saya tanya, yang saya nampak pada sebelum tahun 2012, puisi-puisi itu berbentuk energi, banyak energi, seperti berita-berita kesedihan lah. Kesedihan, banyak. Dia menceritakan tentang perasaan beliau dihantar, dihantar oleh cinta, Jauh dari keluarga. Dia kan berada di luar negara. Okey. Sebab puisi-puisi beliau juga, tapi selepas tahun 2015 kan, 2012, puisi itu berbeza. Sudah tidak ada lagi meminta-minta, merayu-rayu. Sudah tidak ada. Jadi dia lebih pada apa setelah itu? Okey, setelah itu dan apabila saya bandingkan dan saya tanya sendiri dengan orang-orang yang rapat yang tinggal dengan beliau bertahun-tahun kan, saya bandingkan apa yang saya dapat dengan dia.
Jadi, penulis tidak membenarkan